mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan penuh hormat dan takzim, sukacita majlis mengalu-alukan murabbi kita yang dihormati lagi dikasihi, yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, yang berusaha Puan Rosniyati binti Mansur, pengerusi Gemah Nur Iman bersama barisan pengurusan GNI, yang kami hormati dan kasihi para tetamu Allah yang masih dipilih dan dijemput Allah menghadiri majlis Taman Syurga ini, kuliah Maghrib anjuran Gemah Nur Iman. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita sama-sama merafakkan berbanyak-banyak syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpah kurnianya, dan dengan izin Allah juga kita masih berkumpul lagi dan Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri masih dipilih untuk mengajarkan kita ilmu tadabbur Al-Quran, insya-Allah. Tanpa melengahkan masa lagi, dengan hormat majlis dengan sukacita mempersilakan Al-Fadil Ustaz untuk memulakan kuliah dan seterusnya memulakan untuk memberkati majlis dengan bacaan umul kitab. Tafadhal masykurah Al-Fadil Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung surah At-Takatsur. Perbincangan kita masih lagi pada ayat yang pertama, kerana ayat pertama ni dia perbincangan yang sangat panjang. Ayat selepasnya ayat yang straightforward. Dan ayat selepasnya itu berlaku selepas ni, berkaitan dengan akhirat. Cumanya maksud Alhaakumut Takatsur tu ulama membincangkannya dengan begitu panjang lebar. Hari itu kita tahu alha tu benda yang melalaikan, benda yang melekakan, benda yang distract kita, dan selalunya benda ini berbentuk menjadikan hati kita terhibur. Benda hiburan, lahwun tu hiburan. Dan dalam ayat yang lain, contoh ayat yang ke-9 surah Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la yulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang beriman, jangan hartamu dan anakmu menjadikan kamu lalai dari mengingat Allah. Wa may yaf'al zalik, siapa yang buat begitu, faulaika humul khasirun, dia akan menjadi orang yang rugi selama-lamanya. Khasirun dalam bentuk isim. So kata nama ni kekal begitu selama-lamanya. So itu tentang alha. Dan kemudian lagi satu kita kena tengok At-Takatsur. Apa maksud At-Takatsur? At-Takatsur ni kata dasar dia adalah kasura, bermaksud banyak. Jadi ulama tafsir melihat kasura banyak, anda dilalaikan, kamu dilalaikan dengan benda yang banyak. So apa dia benda yang banyak ni? Pertama, kita ingin
untuk dapat banyak benda. Kita ingin untuk dapat banyak benda. Itu antara maksud alhaakumut takatsur. Kita dilalaikan, kita leka dengan mengimpikan banyak benda. Sekarang hari Isnin, esok Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Berapa hari lagi tu? Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 4 hari lagi. So, sepanjang 4 hari ni, kita duk merancang, nanti hujung minggu ni nak pergi Alamanda, nak beli itu dan ini. Nak beli banyak benda. Sepanjang masa, kita sibuk memikirkan apa yang kurang. Tepung kurang, bawang kurang, dan mana nak tambah. Dan ada keinginan pula nak simpan stok. Melainkan kalau barang keperluan. Ini barang kehendak. Nak tambah itu, nak iPhone 13, kemudian nak tu pula dah ada laptop, nak laptop lagi satu. Keinginan nak dapat lebih. Lebih banyak duit, lebih banyak harta, rumah lebih besar, kereta lebih luas, dan macam-macam lagi. Tu keinginan untuk dapat banyak benda. Basically kita dilalaikan semacam itu. Tuan-puan tahu tak? Rumah Nabi Aisyah radhiyallahu anha pernah bayangkan, gambarkan besar rumah ataupun bilik Nabi dan Aisyah beradu. Aisyah kata, kalau aku baring, aku lunjurkan kaki, Nabi kalau solat, dia sujud dekat tempat aku lunjurkan kaki tu. So kalau Nabi berdiri, Aisyah lunjurkan kaki. Kan baring kan tegak, Aisyah lunjurkan kaki. So kalau Nabi nak sujud, Aisyah lipat kaki dia. Bayangkan, penghulu segala Nabi tinggal dekat ruang yang ngam-ngam untuk dia tinggal. Sedangkan rumah kita, 23 bilik tidur, 17 bilik air. Ui, dahsyat. Alhaakumut takatsur. So maksud pertama, alhaakumut takatsur, at-takatsur apa? Ingin untuk dapat banyak, ingin untuk dapat lebih. Yang kedua, at-takatsur, keinginan untuk bersaing dengan orang lain. Keinginan untuk bersaing dengan orang lain. Kadang kita buat apa? Reunion. Saya tak tahu apa keperluan untuk buat reunion secara kerap. Melainkan dia ada sisi tak eloknya. Pertamanya, kalau kita jumpa dengan kawan-kawan lama, dia ada keinginan untuk kita membanding-banding. Lagi-lagi kalau memang dulu kawan tu tak ngam. Kalau kawan tu tak ngam, dia jadi rival kita waktu dulu. Lalu kita tanya, kerja apa? So dia bagi tahu kerja ni, lagi rendah dari aku rupanya. Macam tu jadinya. Kena pula selama ni kita jaki dengan pelajar yang asyik dapat A aja atau asyik dapat nombor 1 je. Rupanya bila tanya, sekarang kerja mana? Saya jadi cikgu. Cikgu je, aku usahawan terkemuka. So kita, alhaakumut takatsur juga bermaksud dalam maksud bersaing dengan orang lain, fokus untuk dapat dunia. Sama ada dia berada di atas atau dia berada di bawah. Dia jenis orang yang tak puas hati tengok orang lain dapat lebih kalau dia berada di bawah. Asyik nak banding dengan apa yang orang lain ada. Kalau mereka rasa apa yang mereka ada itu kurang dari orang lain, pasti
Dia akan usahakan untuk dapat lebih. Bersaing. Dan kerana keinginan untuk bersaing itu, maka dia mendatangkan maksud ketiga. Bangga kalau dia lebih dari orang lain. Atau alhaakumut takasur. Bangga dia lebih dari orang lain. Anak kau dapat berapa A IPSR? 5 je. 5A 1B. Anak aku 6A. UPKK? PSRA? PMR? SPM? Anak kau dapat berapa? Dia kalau anak dia lebih, dia sangat bangga. Sedangkan bukan usaha dia pun, anak dia yang study. Anak dia yang pulun, belajar. Tapi dia bangga. Dia bangga kalau dia lebih dari orang lain. Tu alhaakumut takasur. Kadang-kala mereka cakap secara lembut. Mereka cakap secara lembut. Dia tak terus terang. Allah pernah bagi contoh dalam surah Kahfi. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Kan dia orang yang kaya ni, dia bercakap dengan kawan dia, ketika dia berbual, dia masukkan elemen-elemen aku lebih daripada engkau. Dia tak terus kata, "Hei, tengok, aku kan lebih dari engkau." Tak. Tapi dalam pada dia dia berborak, contoh. Aku dah lama tak jumpa . Tok cantik pula baju kau. Baju kau ni beli kat mana? Kan, baju kau ni beli kat mana? Dia tanya member dia. Dia sebenarnya bukan nak tanya pun baju tu beli kat mana. Dia nak supaya topik baju tu menjadi perbualan. Dia nak bagi tahu yang baju dia tu mahal. Tapi saja kalau nak tanya berbahasa basi. Baju kau ni beli kat mana? Cantik material dia. So bila member tu trigger, baju, lalu dia akan tengok baju yang pakai. Tengok kan. Apa dia? An-Nur. Ini baju kat Indonesia tau. Kat Malaysia tak ada baju macam ni. Kain dia cantik. Tak panas, tak peluh-peluh. Baju kau hado. Tu antara perkataan-perkataan yang pernah viral kan. Yang pernah kita guna. Kau hado. Lemah. Dan benda tu, dia bangga. Tadi bersaing. Dia nak lebih. Dia nak bersaing. Malah kalau dia lebih dari orang lain, dia rasa bangga. Alhaakumut takasur. Kemudian, yang keempat, dia nak lebih dan nak lebih dan nak lebih. Dia dah ada, tapi dia nak lebih lagi dan tak pernah puas. Nabi SAW pernah bersabda, anak Adam akan menua. Dan menuju tua ni, dan akan tetap menemaninya dua perkara. Iaitu keinginan dan cita-cita. Keinginan dan cita-cita. Itu normal bagi anak Adam. Dan sikap itu kalau tak dikontrol, dia akan melekakan manusia. Malah berkaitan dengan berangan-angan ni. Berangan-angan ni, kita sampai boleh nak menghalalkan, sedangkan Nabi tak suka berangan-angan ni. Panjang angan-angan ni Nabi tak suka. Tapi kita boleh keluarkan kenyataan demi nak menghalalkan perkara tu. Kita kata apa? Berangan kan free, apa salahnya? Sedangkan Nabi tak suka panjang angan-angan ni. Kena kawal. Kena kawal. Keinginan kena kawal, cita-cita juga kena kawal. Jika tak ada kawalan, dia akan membinasakan. Syaitan akan cucuk jarum. Syaitan akan cucuk jarum.
La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Sebab dia lalai daripada apa? Lalai dari ingat Tuhan. Lalai dari ingat Tuhan. Kenapa tak elok panjang angan-angan ni? Why? Sebab dia tak realistik. Akhirnya nanti kita tidak berpijak di bumi yang nyata. Dan kita lebih fikirkan apa yang kita bakal dapat di dunia berbanding apa yang Allah suruh kita target di akhirat. Tu panjang angan-angan. Lalu, ada juga ulama yang sebut tentang alhaakumut takasur. Manusia bukan hanya dilalaikan dengan nak menambah, tetapi manusia basically sedang dilekakan dari kebenaran. Kan bila pandang angan-angan tadi, kita dilekakan dari yang bawa kebenaran, iaitu Allah. Kita tak sibuk tentang apa yang untuk kita dan kita mengenepikan keutamaan untuk kita fikirkan tentang Allah. Nah, mengejar dunia telah melekakan kita dari mengingat Allah. Kita doa asyik nak ingat makhluk. Tapi sepatutnya yang kita dambakan, kita beri peringatan adalah tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian melekakan kita dari lihat diri kita. Kan sepatutnya kita tak fikirkan apa tujuan aku hidup ni? Kenapa Allah pilih aku untuk lahir? Apa yang aku patut buat supaya Allah redha? Kan itu yang sepatutnya kita sibukkan. Tapi bila kita leka, lalai, benda tu tidak menjadi soalan-soalan yang utama untuk fikirkan. Malah yang kita fikirkan, kesiannya Miss Nina. Siapalah yang beruntung nanti nak dapat kahwin dengan dia. Atau apalah yang Noh buat sekarang. Kita lebih sibuk tentang fikirkan orang lain berbanding kita sendiri. Kita tak fikir, tidak pernah berbincang secara serius tentang apa keperluan aku hidup. Malah kalau kita dalam kalangan adik-beradik, kan waktu raya ke, waktu berkumpul hujung minggu, himpun ramai-ramai, pernah tak topik yang dibincangkan adalah tentang iman, tentang Quran, tentang bagaimana nak menjadi lebih baik, atau bagaimana? Sepatutnya zawil kurba ataupun yang ada kekerabatan ini, ingatan-ingatan tentang akhirat, tentang iman, perlu dicanai bersama adik-beradik. Barulah boleh saling ingat mengingati, saling sokong menyokong. Tapi bila sebut tentang iman, lazimnya kita buat bila? Dalam kelas-kelas macam ni. Secara online ataupun bersemuka. Lalu kita tidak pun membincangkannya secara serius. Macam mana usaha kita nak sama-sama nak tingkatkan iman? Alhaakumut takasur. Okay, kemudian apa lagi? Melekakan manusia dari beri perhatian kepada Quran. Cuba tengok. Kita leka dan lalai dari mengingat Allah. Kita leka dan lalai dari melihat diri kita sendiri. Kita leka dan lalai dari beri perhatian pada Al-Quran. Malah sebelum ini, kan, tuan-puan, sebelum kita kenal kepada pendekatan tadabbur, baca tafsir, apa yang kita buat terhadap Quran? Daripada dulu sampai sekarang, kita nak betulkan apa? Tajwid, 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 tajwid. Tak pun tarannum.
Cuba lihat orang dekat keliling. Apa interaksi dia terhadap Quran? Kalau tak tajwid, tarannum. Kan? Nampak tak? Ada sesuatu yang missing. Dalam masyarakat Melayu ni ada missing link. Dan ternyata syaitan sudah lama membisikkan untuk memberi, saya tak kata tajwid dengan tarannum tu tak penting. Tapi kita terlalu takasur, terlalu berlebih-lebih di situ. Kan? Sedangkan kita belajar tajwid ni daripada sekolah rendah. Daripada kecil. Cuma lately, bila berganti generasi, kita dah mula kurang berzanji. Aktiviti berzanji. Tak tahu mungkin kat area Johor ataupun Tanjung Karang, di kampung-kampung masih aktif atau tak. Namun kalau dekat bandar, budaya itu sudah mula hilang. Kita beri fokus kepada benda yang secondary, bukan benda yang utama. Quran sepatutnya memberi guide, memberi panduan. Kalau kita tak faham apa yang dipandu, macam mana kita nak berjalan, kan? So, kemudian, dan yang terakhir, takasur juga bermaksud, alha tu bermaksud melekakan manusia dari ingat mati, ingat tentang masa depan, ingat tentang hari kiamat. Manusia biasa sebut tentang masa depan. Manusia biasa sebut tentang masa depan. Tapi masa depan yang disebut adalah, kalau budak universiti, jangan buat begini, nanti gelap masa depan. Masa depan apa? Oh, nanti bila dah keluar daripada universiti untuk bekerjaya. Itu je, sebatas kerja. Masa depan yang kita fikir adalah sebatas kerja, beli rumah, beli kereta, berkeluarga. That's it. Sedangkan masa depan yang sebenar ialah hidup selepas mati nanti. Itu masa depan yang kita kena fikir. Itu yang istilahnya berfikir di luar kotak. Berfikir di luar kotak kehidupan yang ini supaya kita bersedia untuk kehidupan lagi satu. Itu masa depan kita. Dia bukan hanya terhad dekat sini, dekat dunia. Dan surah Yasin bagi tahu kami, waja'alna min baini aydihim sadda. Kami letak di hadapannya dinding supaya dia tidak melihat beyond daripada kehidupan dia. Ada dinding. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Dan di belakangnya pun ada dinding supaya dia tidak belajar daripada sejarah. Dia hanya melihat sejarah diri dia, dia hanya melihat sejarah negara dia, tapi dia tak belajar apa-apa pun. Bagi dia sejarah sejarah. Itu masa silam. Sedangkan kita banyak sebut tentang sejarah. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Saleh. Tentang perangai-perangai orang terdahulu yang sekarang sangat banyak. Kita tidak melihat sejarah sebagai perkara yang mendewasakan kita. Okey. Alhaakumut takasur. Dan takasur, kalau dalam ayat yang lain Allah sebut tentang wa takasurin fil amwali wal aulad. Surah Al-Hadid. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahawa sungguh kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. La'ib wa lahun, main dan lalai, leka.
perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Wa takasurun fil amwali wal aulad. Dan takasur fil aulad tidak semestinya bermaksud anak-anak sahaja. Kan sekarang ni generasi kita ni generasi yang tak ramai anak. 2 orang, 3 orang, 5 orang tu ramai. 5 orang tu dikira ramai. Kalau dulu 10 orang, 12 orang, ada yang 22 orang, satu ibu. So ramai orang, macam China kan, macam negara China. Ramai, sekarang ni baru dibenarkan untuk ada anak maksimum 3 orang. Kalau dulu pernah 1 orang. Kemudian diubah menjadi 2 orang. Diubah lagi, ni 3 orang. Kerana rakyat Cina sudah mula sudah melalui fasa ramai yang tak nak kahwin, maka digalakkan beranak ramai. So kalau anak yang tak ramai, apa yang melekakan mereka? Kan takasulun fil aulad, banyak anak. Tapi kalau macam sekarang ni, anak tak ramai, apa yang melekakan mereka? Mereka dilekakan dengan pencapaian anak. Kan tadi disebut bersaing, dia tidak bersaing tapi dia nak anak dia bersaing dengan orang lain. Dia jadikan anak sebagai tools untuk bersaing. Dan itu eksploitasi. Tapi kita tak mengaku. Kita tak mengaku kita exploit anak kita untuk kepentingan diri kita, untuk ego kita. Feed our ego. Dan manusia ramai yang bersaing sama sendiri dalam pencapaian anak. Anak aku boleh buat tu, anak aku kerja sini. Macam-macam. Malah kan kecantikan anak pun dibanding-bandingkan. So rupanya dia bukan hanya tertakluk kepada al-hakumut takasur. Dia bukan hanya tertakluk kepada harta, tetapi juga anak. So dua sisi ni yang selalu Allah ulang tentang harta dan anak, harta dan anak, harta dan anak. Dua benda yang menjadi ujian besar buat kita. Bagaimana menguruskan harta, bagaimana menguruskan anak. Dan kalau orang tu tak ada anak, followers, pengikut, yang itu pun menjadi bahaya. Kita leka. Dan ternyata tuan-puan, jabatan-jabatan kerajaan, kan setelah berlaku pertukaran kerajaan 2014, yang sebelum itu tumpuan kerajaan tidak tumpu kepada media alternatif, media sosial. Mereka masih lagi guna media arus perdana. Rupanya media sosial ataupun media alternatif ini memberi impak besar sehingga jatuhnya kerajaan yang sudah memerintah 60 tahun. So sejak daripada itu, kerajaan, kaki tangan kerajaan, dia ada unit untuk menguasai media sosial ni. Dan antara target utama para admin media sosial ni adalah untuk mencari seberapa ramai pengikut dan followers. Mencari seberapa ramai pengikut dan followers. Niat asal untuk bagi maklumat sudah menjadi secondary, nombor 2, nombor 3. Niat utama ialah bagaimana nak tarik supaya orang like, orang suka, orang share dan orang follow. Kan dilekakan dengan at-takasur. Begitu. Hatta zurtumul maqabir, sehingga waktu dia melawat kubur pun dia tidak ingat mati, tetapi tetap ingat at-takasur. Tetap dilekakan, dilalaikan.
Kemudian Allah kata, kalla saufa ta'lamun. No, jangan begitu. Kalla, no, jangan begitu. Saufa ta'lamun. Satu masa nanti kamu akan tahu. Saufa ta'lamun, satu masa nanti kamu akan tahu. So, akan tahu apa? Satu masa nanti kamu akan mati. Itu ta'lamun yang pertama. Satu masa nanti kamu akan tahu. Tahu apa? Hadirnya kematian. Sebab bila kita mati, baru kita tahu, kita telah meninggalkan satu kehidupan yang unsignificant. Yang tak signifikan untuk kita kejar-kejar pun. Bila kita mati, baru kita sedar. Itu ayat ketiga. Kalla saufa ta'lamun. Kamu akan tahu. Tahu macam mana? Bila kita mati, baru kita sedar. Summa, kemudian selepas kita mati, kemudian summa berlaku satu masa yang panjang di alam barzah. Kita akan lalui alam barzah yang sangat panjang. Kalla saufa ta'lamun. Kemudian kamu akan tahu. Bila ni? Hari kebangkitan. Jangan dua kali diulang tu. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Yang pertama, kita menghadapi kematian. Yang kedua, kita menghadapi hari kebangkitan. Dan waktu kita hadapi hari kebangkitan ini, lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalaulah kamu tahu waktu itu dengan ilmu yang benar-benar yakin. Tuan puan, yakinnya apa? Yakin ialah maklumat yang takkan boleh dicabar. Yakin ialah kepercayaan yang takkan boleh dicabar atau diganggu-gugat. Contoh, tuan-puan, ni warna apa? Di warna biru. Jelas tak warna biru? Jelas. Yakin tak? Yakin. Kalau saya kata ini warna hijau, tak. Kita takkan mungkin boleh ubah apa yang kita nampak. Ini warna biru. So memang yakin ini warna biru. Sepakat semua orang kata ini warna biru. Itu yakin. Dan sekarang Allah bagi tahu, kita dapat ilmu yakin ini di mana? Nanti waktu kita bangkit. So, untuk capai kepada ilmu yakin, dia ada step-step dia. Dia ada ainul yakin, dia ada ilmu yakin, dan dia ada ainul yakin, iya. Kul yakin. Dia ada ainul yakin, dia ada ilmu yakin, dan dia ada haqqul yakin. Haqqul yakin. So, step pertama adalah ainul yakin. Aina ataupun ainul yakin. Ainul yakin ni macam mana? Keyakinan yang timbul berdasarkan apa yang kita nampak. Kita balik kerja dan kita nampak asap tebal. Kita balik kerja, kita nampak asap tebal. So, melalui pengalaman yang kita dah lalui, mata kita nampak asap tebal, apa yang membina keyakinan kita terhadap asap tebal tu? Oh, mesti ada kebakaran. Mesti ada sesuatu yang terbakar. Sedangkan kita tak nampak api. Tapi kita nampak tanda. Kita tak nampak api, tapi kita nampak tanda. Tu ainul yakin. So, bila datang dekat, saya macam terbalik saya punya susunan ni. Mula-mula ilmu yakin. Ilmu yakin ni, kita ada ilmu. Kita ada teori, ilmu, tapi belum dibuktikan. Kita ada ilmu.
Kita tahu kalau berlaku kebakaran begini dan begini berlaku. Kemudian kita nampak asap. Ainul yakin, kita nampak asap. Betul. Bila ada asap, pasti ada api. Pasti ada api. Itu ainul yakin, kita nampak dengan mata. Hakul yakin, kita terbakar. Kita sendiri terbakar dan rasa perit, sakit, bahangnya tu. Betul itu api. Itu hakul yakin. So sekarang ni Allah susun, kamu nanti akan tahu waktu bangkit dan waktu itu kamu akan melalui proses ilmu yakin dengan pengetahuan. Pengetahuan yang selama ini yang ada dekat dunia, yang diberitahu akan ada hari kebangkitan, benar-benar berlaku. La tarawunnal jahim. Setelah kita tahu dan sekarang Allah tunjukkan jahim. Allah tunjukkan neraka tu. Allah tunjukkan neraka. La tarawunnal jahim. Summa la tarawunnaha ainal yakin. Allah bukan sahaja tunjuk dan orang-orang yang nampak neraka jahanam itu, neraka jahim itu nampak dengan mata yang meyakinkan. Summa la tarawunnaha ainal yakin. Sungguh kamu, wahai orang derhaka, kamu akan lihat dengan penglihatan sebenar. Ainal yakin. Kamu sendiri nampak. Sebab sebelum ini, apa yang mereka buat dekat dunia, mereka kata, I believe when I see it. Selagi tak nampak, selagi itu tak percaya. Tak nampak apa, apa saja yang dia nak nampak. Tunjuk Tuhan tu. Aku nak tengok. Tunjuk mana pahala tu. Kalau betul ada pahala, tunjuk. Tunjuk mana yang namanya dosa, tunjuk. Selagi tak nampak, dia tak nak percaya. Tapi itu jam. Di hari kebangkitan. Di hari, bila dihimpun di mahsyar, Allah tunjukkan neraka. Sedang ditunjukkan neraka depan mata. Summa. Cuba tengok tuan-tuan Ini kita mati. Kemudian ada summa. Kita bangkit balik. Kan kita mati, kita dihidupkan semula, bangkit. Summa. So tadi jarak antara mati dan bangkit semula melalui satu tempoh masa yang panjang. So ada perkataan summa, kemudian. Kemudian ni dia ada gap masa yang panjang. Cuba tengok kat bawah. Lepas didatangkan neraka, kemudian kamu akan tengok dengan mata. So didatangkan neraka, lama selepas itu, manusia akan tengok neraka tu. Orang derhaka akan tengok neraka tu. Summa, setelah begitu lama dia tengok, barulah Allah tanya. Setelah dia lama tengok, tuan-puan, kita kalau tengok benda-benda yang tak selesa, dia sampai boleh datangkan trauma. Kan aksiden, terburai otak. Sanggup kita tengok lama-lama? Tak. Ini azab. Neraka. Allah datangkan depan orang derhaka, tengok depan mata dan tak ada cara untuk lari. Dan Allah biarkan dia sekian lama baru ditanya. Latus alunna, kami pasti dan pasti dan pasti pada hari itu akan tanya tentang nikmat yang kamu dapat. Latus alunna, kami pasti akan tanya pada hari itu tentang nikmat, naim, nikmat yang kami dah beri.
So, kita dilekakan, dilalaikan dengan mengumpul-ngumpul. Sedangkan apa yang dikumpul tu adalah nikmat yang Allah beri. Dan nanti di akhir ayat Allah akan tanya balik. Aku bagi harta ni, kau buat apa? Kumpul. Siapa yang suruh kumpul? Kau bagi kau harta ni, kau buat apa? Kau leka, kenapa kau leka? Allah akan tanya semula. Dan itu jam. Wah, khawatir kita tak terjawab. Khawatir kita tak terjawab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, masa sudah menghampiri jam 9. Apapun selepas daripada surah ini kita dah habis At-Takatsur, mengumpul-ngumpul, nak bersaing, bangga diri. Selepas daripada surah ini Allah datangkan tentang orang yang rugi. Orang yang rugi. Dan kalau dalam surah At-Takatsur ni Allah nyatakan tentang mereka-mereka yang diberi kesempatan tapi dia tidak gunakan kesempatan itu dengan baik. Akhirnya dia rugi. Kemudian Allah datangkan contoh surah Al-Asr, surah tentang orang yang rugi. Dan apa minimum requirement? Suratul Asr adalah tentang macam mana kita nak cukup-cukup makan lulus. Macam mana nak jadi orang yang cukup-cukup makan lulus, tidak dikira sebagai rugi. Dan datang surah selepasnya, orang yang paling rugi, Al-Humazah. Surah Humazah adalah tentang orang paling rugi. Kalau Al-Asr, orang yang rugi. Surah At-Takatsur, orang yang leka, lalai. So, tiga-tiga surah ni adalah tentang kerugian, tentang leka, tentang lalai dan paling rugi. Tengah-tengahnya Allah sebut tentang masa, sebelumnya tentang harta dan anak, selepasnya tentang bagaimana kita punya hubungan sosial dengan manusia yang lain. So, jangan ke mana-mana. Kita akan jumpa lagi insya-Allah dalam siri-siri yang akan datang. Dan selepas daripada ini surah yang popular dan kita nak tengok sejauh mana kefahaman kita terhadap hanya 3 ayat suratul Asr. Sama ke tak? Barakallahu li wa lakum. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jazakallah khairan jaza, barakallahu fiq. Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri atas kesudian dan jasa baik mengajarkan tadabbur surah At-Takatsur yang sangat menyadarkan peringatan mengenai kelalaian dari mengingati Allah Subhanahu Wa Taala kerana keinginan untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya. Kelalaian dengan harta, dengan pencapaian anak, pangkat dan hal-hal lain dalam mengejar dunia. Dalam surah ini harta dan anak yang disebut menjadi ujian yang sangat besar. Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita dari bersikap demikian kerana supaya tidak mendapat kerugian dan keburukan di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita mendapat kebaikan dunia dan akhirat daripada instead of keburukan, insya-Allah. Tanpa lagi Ustaz, Ustaz sudah pukul berapa ni? Kan dekat pukul 9. Bagi menutup majlis kuliah maghrib ini, mohon jasa baik Al-Fadil Ustaz untuk memimpin bacaan doa sedikit, surah Al-As dan tasbih kafarah. Surah Al-As dan tasbih kafarah. Dan untuk membuat pengumuman astagfirullahalazim. Tadi internet kan tutup Ustaz, dia macam nervous sedikit. Sedikit pengumuman, teruskan bersama Gemandul Iman hadir dalam majlis kuliah Isyak
bersama yang berbahagia Al-Fadil Majid Ustaz Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz yang akan memimpin pengajian kitab kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Jadi Al-Fadil Ustaz teruskan dengan bacaan doanya dan dan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Tafadhal mashkura Al-Fadil Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, moga kami dipandu dan dibebaskan daripada mengumpul-ngumpul apa yang tidak perlu dan penting buat kami. Bebaskan kami daripada lalai dari mengingatimu. Bebaskan kami daripada lalai merenung diri kami sendiri. Dan bebaskan kami daripada lalai membaca dan memahami ayat-ayat Quran-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.